Selamat datang ke live Markas Puaka bersama hos anda, Hafiz. Cerita-cerita yang disiarkan adalah untuk hiburan semata-mata. Jangan biarkan diri anda hanyut ke alam misteri. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz, dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Malam ni Markas Puaka 26 hari bulan Disember bertemankan saya sekali lagi. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan di intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dan hari ini 26 hari bulan Disember bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantarkan di segmen dan juga yang mana kita ambil daripada blog-blog tempatan. Tapi sebelum kita mulakan kita punya show pada malam ini, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Merry Christmas kepada penganut agama Kristian. Okay? Hopefully korang punya celebration happy dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Alright? Dan juga kepada semua yang moderator yang bertugas pada malam ini, terima kasih kerana sudi untuk hadir ke gelanggang Markas Puaka, dan juga kepada anda semua penonton yang sedang menonton sekarang ni. Okey, tanpa membuang masa, malam ni kita ada lebih kurang dalam 6 cerita kalau sempat. Okey, kita akan berkongsikan lebih kurang dalam 6. Dan kisah yang pertama, kisah yang dikongsikan ataupun yang ditulis oleh Fauzan. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda kata kalau Hafiz approve lah cerita aku ni, aku sayang kau sangat-sangat Hafiz. Boleh tahan dia ni. Okey, kali ni nak cerita tentang pengalaman Darjah 5. Dulu-dulu family aku ni nak kata susah jugalah. Nak kata susah tu tak juga, nak kata senang pun tak jugalah. Kehidupan diorang ni orang kata sederhana je. Jadi Fiz, bila kita cakap pasal orang kata kehidupan yang sederhana ni, sempat jugalah merasa nasi, masak nasi, lauk pauk semua kan. Pakai dapur dekat pakai dapur dekat mana pula? Pakai dapur kayu api katanya. Okey. Jadi pergi balik sekolah yang dekat orang kata 8 km jalan kaki. Dan zaman tu hanya ada orang hanya orang yang ada-ada je yang pergi sekolah yang orang kata naik kenderaan lah. Yang kita orang ni ataupun yang aku ni, satu keluarga ni, kita macam tak mampu. Jadinya arwah mak lah yang jadi tukang jemput aku balik sekolah ni. Kalau pergi sekolah, mak tak kisah sangat kalau aku pergi sorang-sorang. Kan? Tang balik itu dia risau sikit. Yalah, sebab balik ni, orang kata dah nak dekat pukul 6 petang. Kau bayangkan bis, 6 petang, kau balik 8 kilo kau nak kena jalan kaki. Kan? Silap-silap sampai rumah lepas maghrib, nak dah masuk waktu isyak baru sampai agaknya. Jadi Fiz, nak dijadikan cerita. Satu hari ni, mak aku jemput aku dekat luar sekolah macam biasa. Okay? Macam biasa lah, jalan kaki. Dan masa tu sebenarnya tengah heboh tentang orang kata benda-benda yang macam kes orang kena potong kepala kan. Macam-macam lagi lah. Tengah heboh pasal kes-kes tu.
Jadi bila tengah heboh kes-kes yang macam ni, dah tentulah bapak-bapak semua risau, betul tak? Jadi untuk balik ke rumah ni Fiz, nak bagikan gambaran, kita orang ni kena lewati area pekan dulu. Okey, lepas tu baru mula masuk ke kawasan kebun ataupun kebun koko dan juga kebun kelapa. Jadi Fiz, macam biasa mula macam okey je lah, tak ada masalah apa pun. Jadi aku pun besarkanlah langkah kaki aku ni, kejarlah kaki mak aku ni kan. Mak aku ni jalan laju, aku ni pun tergedik-gedik jalan ke belakang ni kan. Sempatlah juga orang kata berpeluh dahi ni kan. Dan aku pun dah mulalah masa tu kan, tengah kejar mak aku ni, aku dah mula tercungap-cungap kan. Tengok rumah macam jauh lagi. Dan tiba-tiba mak aku bebel, Zan, cepatlah sikit, dah nak gelap dah ni. Mak aku duk bebel kat aku, sambil-sambil dia tarik tangan aku ni. Dan secara tiba-tiba bis, masa tengah jalan laju-laju ni, terdengar ada satu suara yang tegur kita orang ni. Anak, mau ke mana tu nak? Cepat-cepat ni, tak perasan ke nenek kat sini? Bila aku dengar suara ni, aku macam, mana pula datang nenek ni kan? Dan masa tu, mak aku pun berhenti melangkah. Dia pun turut mencari juga, daripada mana datang suara ni. Dan mak aku perasan ada satu nenek kat sini. Jadi mak aku pun cakap lah kat nenek, nek, tak ada nek, kita orang ni nak cepat nek, hari pun dah nak gelap ni, kita jalan dulu nek. Kira gelagat mak aku ni dia macam sopan lah. Sopan pada nenek tu yang tiba-tiba munculnya daripada balik pokok koko. Dan masa nenek tu muncul, aku macam dah lain macam dah masa ni. Aku bukan takut Fiz. Dia mula, aku kata dia macam curiga tau. Siapa nenek ni? Aku pandang atas, bawah aku pandang nenek. Dan masa tu keadaan masih cerah lagi lah Fiz. Mungkin dalam pukul 6.30, 6.40 macam tu. Dan keadaan nenek ni, rambut dia terlepas macam tu je kan? Pakaian dia yang tak terurus, bertongkat. Dan nenek ni keadaan dia sedikit bongkok. Wajah dia ni Fiz memang kata kedut 1000 Fiz. Senyum je pandang kita orang. Aku perasan masa tu. Dan aku perasan tangan mak aku ni, dia genggam tanganku makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Cakap, pahal pula ni. Jadi aku pandang muka mak aku. Bila aku tengok muka mak aku, pucat sikit muka dia. Jadi ibu pun gerak lah. Masa mak aku tengah nak melangkah gerak, tiba-tiba nenek tu tanya lagi sekali. Nak, boleh tak kalau ikut nenek sekali? Dan nenek takut jalan sorang-sorang lah. Rumah nenek dekat depan tu je. Dan aku nampak nenek tu dia melangkah. Slow-slow dia jalan kan. Lepas tu mak aku ni jawab kat dia, tapi nek, kita orang ni nak cepat ni nek, rumah jauh lagi ni, kita jalan dulu ya nek. Sambil-sambil tu mak tarik tangan aku kan? Jadi cepat je lah kita orang tinggalkan nenek tersebut. Aku pun naik heran juga Fiz kan? Selalunya mak aku ni peramah orangnya kan? Bila orang baru kenal, dia akan jadi terlebih ramah. Tapi kali ni lain Fiz. Mak aku ni dia seolah-olah macam mengelak tau. Dan langkah aku ni bila mak aku dah tarik tangan aku, langkah aku yang tadi laju ni, dia berubah menjadi orang kata macam lari-lari anak sikit kan. Aku ikut gerak mak aku ni kan. Semakin tercungap-cungap lah aku jadinya. Dan masa tu mak dah terus tak pandang belakang, tapi dia jalan. Laju dia jalan ni. Jadi dalam keadaan yang tergubur gapah tu, naluri ingin tahu aku ni dia jadi macam makin menebal tau. Jadi sambil-sambil melangkah, orang kata sambil-sambil aku tengah berlari anak ni, sambil-sambil tu aku palingkanlah kepala aku ke belakang. Aku nak tengoklah nenek tadi kan. Jadi aku jalan-jalan, lepas tu aku toleh belakang. Cakap astaghfirullahalazim, nenek tu dah tak ada. Allahu Akbar. Aku cakap mana pula pergi nenek ni. Sebab apa? Nenek tu dekat belakang kita orang tadi jalan slow je dengan bertongkat bagai kan. Jalan aku cakap apa hal pula ni. Dan secara tiba-tiba bis,
Aku terus jerit dekat mak aku. Mak. Diam. Jangan pandang lagi. Mak aku cakap macam tu. Kan? Tapi masa mak aku cakap macam tu, mak aku tak pandang kat aku tau. Dia pandang straight. Dia jalan laju. Jangan pandang lagi. Jangan pandang. Dan langkahnya tu, daripada langkah laju tadi, mak aku dah mula lari anak masa tu. Sebab apa? Mak aku masa tu dia macam tahu yang nenek tu sebenarnya tengah ikut kat kita orang. Jadi Fiz, nak jadikan cerita bila dah sampai dekat satu kawasan lapang ni, barulah mak aku berhentikan melangkah tiba-tiba ni. Masa dia berhenti tu, aku terlanggar, mak aku gerbuk kan. Terjatuh aku masa tu. Dan masa tu mak aku tengah bongkok seolah-olah tengah macam mencari batu. Aku macam terkejut lah. Mak nak buat apa ni? Mak nak cari batu. Mak nak baling dekat nenek tu tadi. Dia cakap macam tu. Atau aku toleh balik ke belakang. Bila aku toleh ke belakang, memang nenek tu memang tak ada. Dan secara tiba-tiba Fiz, mak aku jumpa satu batu. Dia genggam batu tu dan mak aku bercakap sorang-sorang masa tu. Kau jangan ganggu aku anak beranak. Kita orang tak kacau kau. Kau pergi cari orang lain. Mak aku cakap sorang-sorang masa tu. Dan masa tu Fiz, bila mak aku cakap macam tu, keadaan kat situ jadi sepi, sunyi. Dan sepantas kilat Fiz, aku bangun dan mak aku terus tarik tangan aku, sambung berlari anak masa tu. Dan jarak rumah masa tu lebih kurang tak sampai 500 meter lah. Jadi bila sampai je kat rumah, ayah bising cakap, mana korang pergi ni? Dah nak pukul 7.30 ni baru sampai. Bang, minta maaf. Dah bang, jom. Kita masuk. Kan? Dah lambat. Lepas tu nak minta maaf macam ni, nak suruh masuk bagai. Apa cerita ni? Bang, jomlah kita masuk dalam rumah dulu bang. Kita masuk dalam rumah dulu, kata. Dan bila dah masuk dalam rumah, semua keadaan dah tenang, barulah mak ceritakan apa benda yang terjadi tadi. Jadi adik dengan kakak aku ni pandang aku semacam, Zan, kau apa hal muka kau macam tu? Pucat semacam je muka kau ni. Kau nampak hantu ke? Kakak aku menyakat masa tu. Aku diam je, aku malas nak layan kakak aku ni. Jadi Fiz, esoknya tu Jumaat, hari yang paling ditunggu-tunggu lah oleh budak-budak sekolah, kan? Hari yang paling ditunggu-tunggu. Sebab Sabtu dah cuti. Jadi aku macam biasa, tengah lepak dengan kawan-kawan bawah pokok asam jawa, sambil orang kata saling meniru kerja rumah yang tak sempat siap ni. Sesi petang dah lewat masuk. Jadi tengah kusyuk orang kata saling meniru ni, tiba-tiba semua bertempiaran lari keluar daripada kawasan sekolah. Bertempiaran semua lari. Dan pengetua buat pengumuman melalui yang kata pembesar suara yang sekolah akan tutup pada hari tu. Semua kena kerah balik. Jadi aku dengan kawan-kawan aku ni macam terpinga-pinga lah, apa hal pula ni kan, nampak budak-budak sekolah semua keluar berlari-lari ni kan. Kita orang pun ikut lah keluar. Jadi kita orang ni cubalah risik sana risik sini kan, dengan budak-budak sesi budak-budak sekolah pagi. Rupa-rupanya salah seorang budak dah hilang, tak ditemui sebaik saja pergi kat tandas kat ujung sekolah tu. Polis siap datang masuk sekolah ni. Semua kena tunggu luar pagar. Last Pak Gad halau kita korang balik. Dan dengar khabar budak tu hilang sebabkan kes pengait. Pengait ni apa benda pun aku tak tahu Fiz. Sampai ke hari ni Fiz, sampai ke hari ni budak tu langsung tak ditemui pun. Dan tandas yang budak tu pergi kena palang pintu dia sampai sekarang. Semua 5 pintu tandas kat situ semua kena palang. Kan? Tidak dibenarkan digunakan lagi. Jadi bila jadi benda macam ni, baru aku teringat, terbayang nenek yang kita orang jumpa, ataupun nenek yang aku dengan mak aku jumpa tempoh hari. Apakah nenek ni ada kena-mengena dengan kehilangan budak tu? Wallahualam. Jadi itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum.
ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Fauzan. Kisah dia yang berjudul Sekolah di tahun 1988. Dia bila jadi kes-kes macam ni kan, bila dia balik dengan mak dia, walaupun berdua kan, berjalan dengan mak dia, lepas tu tiba-tiba keluarnya satu nenek di sebalik pokok koko tu kan, tanya dia, ni nak ke mana tu, cepat-cepat. Itu memang jelah. Waktu pun dah pukul 6.45, 6.40an, kata macam dah nak maghrib kan. Dah senja-senja macam tu, datang pula satu nenek, dari mana. Hei, seram. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah dia kata, Assalamualaikum Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada admin kerana sudi untuk publishkan cerita ni. You all can call me Apit. Dia punya English lain macam. Dia kata, you all can call me Apit. Okay. Dia kata, cerita aku ni tak adalah seram mana pun. Cuma antara pengalaman aku masa zaman sekolah lah. Seram dengan asrama memang kata tak dapat nak dipisahkan kan. Jadi sekolah asrama aku ni tak ketinggalan juga dengan kisah-kisah seram dia sebenarnya. Jadi Fiz, sekolah aku ni antara sekolah-sekolah tua dalam Malaysia. Dan masa zaman aku dulu sekolah ni dah berusia 116 tahun. Masa zaman aku sekolah tu dah 116 tahun. Dan sekolah ni terletaknya di Pekan Kuala Kangsar. Sekolah ni semua lelaki bis. Cuma form 6, lower dengan upper 6 yang orang kata boleh merasa lah nak mengorat sebab ada perempuan kan kat situ. Form 6, lower 6 dengan upper 6 ada pelajar perempuan. Form 1 sampai form 5 tak ada pelajar perempuan. Jadi macam biasa lah Pis, kalau sekolah dibina sebelum perang, waktu tu ada 2 je. Tak diasaskan Jepun, mesti British. Jadi sekolah aku ni dibina oleh seorang mat British yang bernama James Hogan kalau tak silap aku. Dan sekolah ni dibina pada tahun 1897. Jadi Fiz, bila dengar pada cerita turun-temurun senior ni, Hogan bina sekolah ni masa tengah sengit perang dengan komunis kalau tak silap. Jadi nak dijadikan cerita, British kalah dekat pekan ni dan komunis nak rampaslah sekolah ni untuk jadikan markas. Bukan markas puaka, tapi dia nak jadikan markas. Pandai punchline dia. Jadi minta cara baik dengan si Hogan ni, tapi si Hogan ni berkeras tak nak bagi. Last komunis gunakan kekerasan. Dan yang paling tragis adalah kedua anaknya dibunuh dengan kejam dan anak bongsunya dipancung kepala ketika leka bermain piano. Jadi Hogan dengan isteri dia ni kata boleh dikatakan sempat lari lah, dan kemudian datang semula untuk cari anak-anak dia dan orang kata dibunuh di sebuah tangga. Zaman aku masa tu ada lagi tangga tu, tangga kat sekolah tu lah, masa tu ada lagi. Tapi tak seorang pun tahu kat mana mayat laki bini tu ditinggalkan. Jadi itu sedikit sebanyak cerita ataupun permulaan terjadinya gangguan dekat asrama ni bis. Okey, kalau korang pergi tanya student-student kat situ pasal tarikh ni, mesti korang akan dengar cerita yang hampir sama. Yes, cerita pasal hantu Hogan dengan isteri dia ni. Dan cerita ni mungkin akan kedengaran lawak pada yang tak percaya lah. Tapi bagi aku, benda ni real tau. Benda ni real terjadi sepanjang 3 tahun aku duduk kat situ. Dan setiap tahun gangguan ni akan membelenggu student, termasuklah warden-warden. Dan benda ni akan jadi pada tarikh 14, 15 dan 16 Mei setiap tahun. Yes, setiap tahun Fish. Jadi setiap kali bila tiba tarikh itu, kalau jatuh pada hari cuti, pihak asrama akan wajibkan budak-budak untuk balik ke rumah masing-masing. Dan andai kata kalau tarikh tersebut jatuhnya pada hari biasa,
warden akan arahkan semua pelajar turunkan tilam dan tidur ramai-ramai dekat tengah-tengah dom. Kenapa tengah-tengah dom? Kenapa tengah-tengah dom? Sebab si hantu Hogan ni akan ronda satu-satu bilik dan jenguk setiap katil-katil yang berada dekat tingkat atas ataupun double decker lah. Jadi kenapa si hantu Logan ni check katil-katil atas ni, kan? Yalah, orang putih kan, tinggi-tinggi belaka semua ni. Tapi benda tu dia tak boleh nak bungkuk. Jadi dia boleh jenguk belah atas je. Dan mesti juga korang nak tahu, kan? Kenapa dia jenguk macam tu? Jadi Fiz, berdasarkan pada tarikh-tarikh atau berdasarkan pada fakta, tarikh-tarikh ni adalah Hogan datang balik ke kawasan tu untuk cari anak-anak dia yang ditinggalkan masa nak selamatkan diri dulu. Tapi malangnya, dia orang pula yang terbunuh. Jadi sampai sekarang terjadinya gangguan hardcore ni sebab Hogan dan isteri ni akan datang semula ke sekolah tu untuk mencari anak-anak dia orang. Dan andai kata dia orang terjumpa muka yang ada iras muka anak dia orang ni, dia orang akan ambil budak tu. Tak tahulah macam mana dia orang ambil, tapi ada yang kata yang jasad akan hilang, ada yang kata yang benda tu cuma pancing je roh budak tu supaya ikut dia orang. Tapi majoriti mengatakan yang si Hogan ni akan ambil roh budak tu je. Wallahualam. Mesti yang kata cerita macam dongeng kan. Dengar macam tak logik bis. Logik akal ke warden sengaja keluarkan arahan untuk berjaga-jaga kalau benda tu dongeng? Logik ke? Jadi bila tibanya waktu khas ni, memang semua orang akan rasa sesuatu. Hari tu mesti akan rasa sayu je, suram je itu. Selalu kalau kat sekolah, kat asrama mesti riuh kan. Tapi kalau pada tarikh-tarikh sekian ni, confirm sunyi sepi sekolah ni. Senang cerita, hiba lah sekolah tu kan. Bukan kat asrama je bis. Makna kata bila masuk je tarikh khas ni, keadaan dalam kawasan sekolah tu dia akan berubah tu, dia akan jadi lain sikit. Dan bila kita orang tanya sini cakap je sebab kawasan tu seolah-olah macam bersedih lah dengan apa yang terjadi dekat keluarga si Hogan. Jadi itulah macam pelik kan. Dan sepanjang bila aku dengar cerita-cerita pasal Hogan ni, setakat penampakan je lah yang paling teruk. Dan sebab berdasarkan cerita tu pun, benda tu datang cuma cari anak-anak dia orang je. Dia tak ada mengganggu benda-benda yang lain. Tak ada. Jadi itu dah Hafiz sedikit sebanyak kisah misteri pasal Sir James Hogan yang jadi cerita turun-temurun rakyat sekolah aku. Kalau korang rasa best cerita ni, nanti aku boleh kongsikan lagi kisah-kisah seram yang lain masa aku kat sekolah dulu. Biasalah Hafiz, sekolah dah berusia beratus tahun kan. Banyak agak tempat-tempat yang tertentu yang angka dia tahap gaban. Dan yang paling teruk adalah dekat blok RK. Sebab bangunan ni wujud seiring dengan usia sekolah. Jadi akhir kata, maafkan aku kalau orang kata cerita aku ni ayat aku berterabur ke, ataupun cerita aku ni tak best ke, ataupun susah nak faham ke. Yelah, biasalah kan, budak-budak baru nak belajar menulis bis. Macam itulah. Terima kasih Fiz kerana sudi untuk bacakan kisah aku ni. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey guys, itu dia kisah yang dikongsikan oleh Anas. Kisah yang berjudul Tarikh Berhantu Sekolah Kuala Kangsar. Siapa yang pernah sekolah dekat situ, cuba mengaku sikit dekat dalam ruangan chat dan ruangan komen. Okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Cip kenapa tak sebut nama kita malam ni? Cip kenapa saya panggil Cip tapi Cip macam buat-buat perasan, buat-buat tak perasan? Cip kenapa tu? Cip kenapa ni? Okey.
Bagi saya terangkan sedikit untuk anda semua. Okey. Rancangan yang anda tengah tengok sekarang ni adalah rancangan yang telah direkod ataupun is a pre-recorded live show. Okey, disebabkan malam ni, okey, di mana bila anda tengah menonton sekarang ni, saya mungkin berada di luar kawasan kerana bawa anak-anak saya keluar dan sebagainya. Saya mungkin berada di luar kawasan dan saya tak dapat nak buat live show lah, tapi disebabkan komitmen ataupun disebabkan saya pernah berkata kepada anda, saya pernah beritahu kepada anda semua yang selagi mampu, okey, saya akan cuba untuk jalankan komitmen saya ni sebagai seorang content creator untuk menghasilkan konten kepada anda setiap malam hari Isnin hingga Jumaat. Jadi itulah yang berlaku sekarang ni. Jadi yalah, it's a recorded show, tapi bila anda dengar ni rasa macam live pula kan. Kalau saya tak beritahu mesti rasa macam ini macam live ni kan. Tapi mungkin ada beberapa orang yang tertanya kan, kenapa ya Cik malam ni tak sebut nama kita lah, antara yang terawal kan, itu ini dan segala macam kan. Jadi itulah kisah sebenarnya. Okay, sorry lah guys kan. Biasalah bila kita, yalah budak-budak cuti sekolah kan, kita bawa lah diorang jalan-jalan. Jadi kalau yang mana yang tiba-tiba bila anda tengah tonton sekarang ni, mungkin anda tengah tonton dekat atas motor, yalah mungkin anda seorang Grab rider ke apa, tengah tengok dekat atas motor, tiba-tiba nampak saya pula lalu dekat depan awak, korang jangan terkejut pula kan. Itu bukan hantu okey. Alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang dikongsikan oleh Zam. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kali ni aku nak share kisah seram masa aku di bangku sekolah rendah. Dan before ni, aku share story pasal kisah seram aku dekat Politeknik. Okey, jadi hopefully korang enjoy lah dengan cerita ni ya. Jadi Fiz, kisah ni bermula masa aku berusia 9 tahun dan abang aku pula 10 tahun. Dan 2 beradik je masa ni. Yang lagi 3 adik ni orang kata masih belum wujud lagi lah zaman-zaman ni. Dan masa ni, family aku tinggal dekat perumahan. Okey, dulu stay dengan atuk nenek dekat kampung. Tapi ayah dah dapat satu job dekat company ni dan diorang providekan rumah untuk semua staff diorang. Jadi semasa kejadian ni berlaku, aku tak ingatlah jam berapa, tapi masa terjadi tu, mak dengan ayah aku ni dah siap-siap nak makan lepas selesai tengok berita pukul 8 malam ni. Okay? Jadi macam biasalah, asal nak time makan je, mak dengan ayah aku ni kunci bilik dapur. Kan? Rumah tu, antara ruang tamu dan dapur ada pintu. Okay? Jadi sebab aku dengan abang aku ni memang jenis yang pengacau. Even dah makan pun, lepas balik sekolah petang tu pun sama juga. Kita kacau je diorang ni. Diorang nak makan, senang cerita lah, diorang nak makan pun tak tenang. Jadi macam biasalah. Aku dengan abang aku ni ada satu hobi, iaitu susun cushion jadikan rumah. Budak-budak tahun 80-an, 90-an, Pis. Kau jangan cakap aku, kau pun sama, Pis. Kita akan susun cushion-cushion ni buat rumah, buat kita punya bangsal dan sebagainya. Okey, sambung. Habis je susun, abang aku akan mula susun, kemudian aku pula susun. And then abang aku akan start mengangkat bawah susunan-susunan seolah-olah macam bentuk rumah dan sebagainya. Dia mengangkat, aku pun follow juga. Kita orang ni main benda-benda macam ni lah. Merangkak sampai kan orang kata naik melecet lutut nipis. Jadi Fin, nak dijadikan cerita, masa turn aku nak start balik untuk susun cushion tu, tiba-tiba abang aku ni tarik tangan aku pergi ke satu sudut kat tepi ruang tamu bersebelahan dengan kerusi. Macam dia tarik tangan aku ni. Apa hal lah? Cakap, bang, kau kenapa ni bang? Dan masa tu, keadaan abang aku ni dia macam tiba-tiba takut dan dia macam menangis tau. Macam takut. Dan masa dia cakap macam tu, masa dia menangis-menangis cakap itu, dia asyik tunjuk je pintu rumah, pintu utama ada je. Takut. Tahu cakap, bang, kau kenapa ni bang? Kau nampak hantu ke?
Masa tu aku main cakap Fiz, umur 9 tahun kita mana tahu apa. Kau kenapa ni bang nangis-nangis macam ni bang? Kau nampak hantu ke? Jadi disebabkan aku memang tak tahu apa-apa Fiz, apa benda yang dia nampak masa main cushion tadi. Jadi aku pun abaikan je lah perangai dia ni macam ni. Tiba-tiba nak nangis apa bagai ni, aku abaikan dia. Kan? Aku pun tak apalah, aku bangun, aku kemas-kemas balik cushion tadi, and letak balik dekat tempat asal dia sebelum mak aku pula naik hantu tengok ruang tamu berselerak. Kan? Jadi lepas aku dah habis mengemas, aku pun duduklah bersandar dekat kerusi sambil-sambil main Lego masa tu. Kan? Nak dijadikan cerita, aku tiba-tiba terjatuh ke depan. Dek kerana kerusi yang aku sandar tu tiba-tiba seolah-olah macam ditolak. Macam dia tolak macam tu. Aku macam jatuh ke depan. Masa ni aku dah seram dah. Walaupun masa ni umur aku baru 9 tahun, aku dah rasa seram dah. Siapa pula tolak ni? Dan masa aku jatuh, abang aku lagi sekali tarik tangan aku, suruh duduk dekat dengan dia. Tapi aku tak indahkan. Aku tolak balik kerusi tu. Aku duduk balik dekat kerusi tu. Aku sambung lagi main Lego masa tu. Bukan Lego, Lego. Dan kali ni benda tu tolak aku dengan lebih kuat sampaikan aku tergantuk kepala aku ni dekat atas lantai. Dia tolak aku jatuh kat lantai masa tu. Nasib baiklah lantai rumah tu lantai kayu. Dan masa dia tolak aku dah terjatuh dekat lantai tu, aku terus bodoh lah, aku cakap macam tu. Dan selang beberapa minit aku terdengar bunyi kerusi daripada arah dapur, menandakan bahawa mak ayah aku dah settle makan. Kan? Seolah-olah macam ada orang nak bangun daripada kerusi lah, macam kan? Aku pandang ayah aku, aku pandang abang aku. Aku tengok muka abang aku macam dah lega sikit. Sebab apa? Yalah, ayah aku dah settle makan. Dan masa tu aku dekat ruang tamu dia, aku duduk intai-intai kan? Ya, ruang tamu, ruang makan ada pintu kan? Aku duduk intai lah dekat bawah pintu ni kan? Nak tengoklah kaki mak dengan ayah aku ni. Sambil-sambil tu aku ketuklah pintu dapur kan? Aku intai betul-betul, aku ketuk pintu dapur. Tuk 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 ketuk. Dan tak lama lepas tu aku terdengar suara ayah aku panggil nama aku dekat pintu utama rumah. Suara ayah aku dia panggil nama aku dekat pintu utama rumah. Dia panggil nama aku sambil ketuk pintu pelan-pelan. Aku macam, apa benda pula ni kan? Tuk tuk tuk, Zam. Tuk tuk tuk, Zam. Sedangkan aku nampak ayah aku tengah makan kat dapur ni kan? Tapi suara ayah aku sekarang kat pintu depan pula. Aku macam, macam mana pula jadi macam ni? Tapi time tu kan budak mana tahu apa-apa sangat. Manalah tahu pasal benda-benda hantu-hantu ni. Jadi aku pun dengan happy je lah pergi ke arah pintu. Aku pun buka pintu kan? Dan masa aku nak buka pintu, tiba-tiba abang aku bersuara macam, "Dik, kau kenapa kau nak buka pintu ni?" Lah abang, kau tak dengar ke ayah panggil kat luar ni? Ayah panggil kat luar kot, sebab itulah aku nak buka pintu. Tolong bang, sampaikan selak kat atas tu. Tak sampai abang. Aku cakap macam tu kat dia. Dan muka abang aku masa tu tiba-tiba seriau. Sebab apa? Selepas dia terpandang cermin tingkap bersebelahan dengan pintu tu. Ada pintu, dekat sebelah tu ada macam tingkap nakor kan. Abang aku terpandang tingkap kat situ. Lepas pada dia nampak tu dia macam, abang aku terus lagi dapatkan aku. Dia heretkan aku sampaikan aku terduduk dekat sudut tepi kursi. "Dik, kau confirm ke yang tu ayah, dik?" "Itu bukan ayah tu." "Bang, kau cakap apa ni bang? Ayah yang ketuk pintu depan ni. Buka lah. Kau nak ayah mengamuk ke apa?" "Kau ni merepek lah. Itu ayah lah kat depan." "Dik, itu bukan ayah, dik. Itu hantu." Cakap, "Abang, kau jangan merepek abang. Hantu-hantu." Aku cakap macam tu. Dan lepas pada tu aku nampak ayahku lambaikan tangan dia dekat tingkap tu. Aku nampak lah dia lambaikan tangan dia macam tu. Aku pun terus lah kan?
teruskan lepaskan dakapan aku ni daripada dakapan abang aku ni daripada aku ni, aku pun macam terus nak pergi ke pintu. Dan abang aku masa tu hanya mampu jerit je nama aku masa tu. Tapi tak tahu kenapa aku langsung tak dengar suara abang, tapi menurut kata abang, dia jerit nama aku. Dan aku nampak abang aku masa tu menangis-nangis kat tepi kerusi tu sambil-sambil melambai-lambaikan tangan semua macam Sana. Jadi bila sampai je kat tingkap Fiz, sampai kat aku nampak ayah aku lambai kan. Jadi bila sampai je kat tingkap, aku hulurkan tangan aku ni. Aku pun tak tahu kenapa aku buat macam tu, tapi aku hulurkan tangan aku dekat tingkap ni. Kan? Masa ni aku tak tahu nak cakap apa. Tangan aku ni tiba-tiba macam direntap dengan kasar tau. Pam. Aku macam aduh sakit. Kan? Dan aku cuba intai lagi sekali dekat tingkap aku ni. Punyalah terkejut aku masa tu Fiz. Sebab apa tau? Apa yang aku nampak kat tingkap tu bukan ayah aku, tapi adalah satu benda yang berpakaian putih, tak ada muka, dengan tangan yang jari dia runcing kuku panjang, tengah rentap tangan aku masa tu. Masa tu Fiz, saya cakap, suasana kat rumah jadi tak tentu hala. Hara jadi masa tu. Dan masa tu aku terdengar abang aku mengetuk pintu dapur kuat. Tok. Dia ketuk pintu dapur. Sekuat-kuatnya dia ketuk pintu dapur tu. Sebab apa? Dia nak panggil ayah dengan mak aku masa tu. Dan tak lama lepas tu aku terdengar yang suara ayah aku ni tengah membaca ayat-ayat suci Quran. Dan dalam beberapa minit kemudian tangan aku tu dilepaskan sedikit demi sedikit. Tapi adalah kesan luka dekat bawah ketiak ni ataupun bawah lengan ni, disebabkan tangan aku direntak dan kena dekat cermin masa tu. Dan masa tu ayah aku cakap aku ni menggigil satu badan Fiz. Sejuk semacam, muka pun dah tak ada warna, pucat lain macam. Dengan mata aku masa tu sampai naik ke atas macam tu Fiz. Dan ayah aku ambil keputusan untuk bawa aku balik kampung malam tu juga. Jadi bila sampai je dekat kampung, suasana orang kata riuh sikit lah. Sebab kenapa? Atuk dengan nenek aku ni terkejut bila tengokkan cucu diorang ni seolah-olah macam nak hilang nyawa malam tu. Dan nasib baik yang atuk aku ni pengamal perubatan Islam. Tapi orang kata level-level kampung je lah Fiz. Jadi atuk sapukan aku minyak dia yang dia dah siapkan baca ayat-ayat suci Quran. Lepas tu dia urut, dia sapu kat kepala aku, dia sapu dekat umbun-umbun aku. Lepas tu dia tiup. Dan Alhamdulillah, lepas atuk aku buat macam tu, badan aku tak menggigil dan suhu badan aku ni kembali normal. Cuma aku masih lemah dan orang kata masih lagi tak bertenaga pada malam tu. Jadi yang aku pelik Fiz, bila dalam keadaan macam tu, boleh pula masa tu ayah aku cakap yang aku minta nenek gorengkan ayam. Sebabkan apa? Sebabkan aku lapar. Dan mak dengan nenek masa tu menangis peluk aku. Jadi ayah aku pun tanya, Zam, siapa yang tarik tangan Zam tadi? Ayah lah tarik tadi. Orang nampak ayah dekat luar tingkap. Jadi bila aku cakap macam tu, daripada riak wajah muka ayah aku pun aku tahu ayah aku ni memang terkejut teramat dah ni. Kan? Teramat sangat terkejut dia ni. Bukan ayah aja, mak pun terkejut juga dan pelik. Sedangkan masa tu mak dengan ayah aku dekat dapur tengah makan. Dan malam tu kita orang bermalam dekat kampung. Kan? Jadi nak jadikan cerita, keesokan harinya tu atuk dengan ayah kembali ke rumah kita orang ni, okey, dan atuk pagarkan rumah dan ayah azankan di setiap sudut rumah. Dan selepas pada kejadian tu Fiz, keadaan orang kata dah kembali normal. Agak lama jugalah kita orang tinggal kat situ, tapi sekarang tinggal kat tempat lain lah, kan? A new place, a new story, kan? InsyaAllah kalau ada kesempatan dan rajin kalau aku nak type, next time aku akan ceritakan lagi. Terima kasih kepada semua kerana sudi untuk meluangkan masa mendengarkan kisah seram aku ni. Assalamualaikum.
Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Dan itu dia guys, kisah yang dikongsikan ataupun yang ditulis oleh Zam dengan kisah dia yang berjudul Jangan Buka Pintu. Adik-adik kat sana yang tengah menonton Markas Puaka sekarang ni, kalau terdengar siapa-siapa ketuk pintu kan, terdengar sesiapa ketuk tingkap ke apa, jangan pandai-pandai korang buka. Kena make sure betul-betul sama ada itu adalah manusia ataupun bukan manusia, baru boleh buka. Okey. Alright, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah dia kata, Assalamualaikum Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, aku ni seorang suri rumah kepada pemandu Grabcar serta Uber. Okey. Means suami aku drive untuk Uber dan juga Grabcar. Oh, saya rasa dia cerita lama kot kan. Sebab kan zaman-zaman Uber kan, sekarang Uber mana ada. Uber habis dekat Malaysia tahun berapa? 2017 rasa dah settle lah Uber. Okey. Cerita ni pengalaman sebenar kawan kepada suami aku. Aku panggil dia sebagai Abang Tom lah, bukan nama sebenar. Dia pun buat Grabcar juga dan dia selalu lepak dengan suami aku kalau diorang keluar mencari rezeki ni. Dan ini adalah kisah daripada Abang Tom. Jadi satu malam dekat area Puchong ni, aku baru je dropkan seorang rider iaitu penumpang. Maka aku pun berehat sebentar dekat dalam kereta. Dan masa tu aku bawa kereta X-Trail version baru. Masa harga booking yang aku dapat pun lebih sikit daripada harga kereta sedan biasa. Jadi masa tu orang kata tengah ralit aku baca WhatsApp dalam grup untuk dapatkan info-info kan. Tiba-tiba apps driver aku ni masuk request. Masuk request. Aku tak sempat nak klik button accept pun lagi. Tapi terus masuk dalam apps aku untuk gerak ambil rider yang baru ni. Aku cakap Allah. Aku pun terus drive je lah. Aku drive ikut Waze ke tempat pick up apa orang kata penumpang ni lah ataupun passenger ni lah. Jadi Fil, masa tu aku lalu satu jalan dalam kawasan perumahan, tapi dah sampai hujung jalan. Bila dah sampai hujung jalan ni, hujung jalan taman ni ada tapak kubur. Dan masa aku tengok Waze, aku tengok jalan. Aku tengok Waze, aku tengok jalan. Masa ni dah tak sedap jiwa dah habis. Sebab apa? Waze bagi tahu yang aku dah dekat. Tapi aku kena jalan straight ni. Dan baru aku perasan yang aku dah sampai kat kawasan kubur. Dekat pagar masuk kubur ni pula ada satu pondok dengan lampunya ataupun lampu cahaya dia macam suram-suram gitu. Aku macam aduh, apa benda pula ni? Dan tak lama lepas tu, aku tengok ada seorang perempuan dekat bawah cahaya pondok ni. Aku nampak perempuan ni dan dia pun terus datang kat kereta aku. Dia terus buka pintu belakang dan dia duduk belakang. Aku cakap, betul ke ni? Jadi aku pun tanyalah perempuan ni, Dek, tengah buat kereta, Dek, ni nak ke mana ni? Tapi suara dia suara dia halus je. Hampir-hampir aku tak dengar suara dia ni. Aku macam, apa benda ni kan? Okay lah, tak kisahlah. Dalam aplikasi pun dah tunjuk apa dia nak pergi mana, tak kisahlah. Kemudian aku ikut laluan Waze ni ke destinasi untuk drop off dia lah. Dan perjalanan masa tu jarak dia lebih kurang dalam 20 km dan harga booking lebih kurang dalam RM40. Sebabkan dah malam, so memang harga memang boleh cecah mahal lah. Lagipun aku guna kereta rate mahal apa kan? Jadi sepanjang jalan tu aku perasan satu benda Pis. Rider ni senyap je kan? Dan banyak pandang keluar tingkap masa tu. Dia pandang luar, dia senyap je. Cakap alamak. Dan masa ni aku macam malas nak tegur. Aku malas nak tanya-tanya lebih-lebih. Kot dia tengah putus cinta ke apa. Aku malas nak cakap apa. Bawa kereta punya rupanya tempat yang dia nak tempat yang nak dia drop ni, okey, tempat yang aku nak dropkan dia ni pun kena masuk taman perumahan. Dan hujung bukit tu memang aku yakin tak ada perumahan lain. Tapi yang ada adalah kubur. Aku cakap, apa hal pula ni ya? Tapi masa tu Fiz, aku husnuzon je.
Aku husnuzon, mungkin rumah dia ni adalah rumah yang paling hujung jalan ni. Mungkin. Jadi aku bawa je kereta. Aku cakap, Dik, ini nak drop awak ni kat mana, Dik? Dan secara tiba-tiba, bis, aku terbau benda macam wangi gila bau dia. Tiba-tiba tangan aku menggigil dan kereta aku ni berkabus tau. Seolah-olah macam dalam cuaca sejuk overseas aku tahu. Kereta aku ni macam berkabus kat bahagian dalam ni. Aku tergamam masa tu, macam apa hal pula ni kan. Aku cuba nak relatekan ke mana rider aku ni, ataupun ke mana pergi passenger aku ni. Jadi aku toleh ke belakang. Bila aku toleh ke belakang, seat belakang kosong, bis. Aku sangat-sangat yakin yang aku tak dengar langsung bunyi orang buka pintu ke keluar daripada kereta. Memang aku tak dengar. Dan bila aku tengok dalam application pun, passenger ni request untuk Grab ni, dia kena bayar cash. Okay. Sekarang dia dah tak ada. Cash pun ke mana, apa pun ke mana. Aku cakap, korang hajar punya jin ni. Aku cakap, naik Grab free tak nak bayar. Aku geram lah. Jadi aku cubalah untuk cancel trip ni daripada handphone aku. Tapi bila aku tekan untuk cancel, aku tekan berkali-kali ni, aku tak dapat nak cancel. Seolah-olah macam ada server problem kan? Aku macam tak tahu apa hal. Itu yang buat aku terkedu sorang-sorangan dalam kereta ni. Tengah pelik tengok application ni, tengok belakang tak ada orang. Tiba-tiba ada orang ketuk tingkap aku. Tak 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 tak. Terkejut aku masa tu. Aku pun turunkan tingkap. Nampak ada seorang pakcik tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cik. Ini kamu ni buat apa dekat lorong-lorong hujung-hujung ni? Masa tu, Pis, aku terdiam. Orang kata tak mampu nak berkata apa-apa pun. Tak apalah kalau kamu tak boleh nak jawab soalan pakcik. Marilah turun dulu, naik ke rumah pakcik dulu. Nanti kang pakcik ceritakan apa yang dah berlaku. Tengok muka kamu ni pun dah pucat. Jom ikut, mai jemput, ikut naik ke rumah pakcik. Jadi masa tu aku macam okey pakcik. Jadi aku pun turun. Aku ikut pakcik ni sebab rumah dia ni di hujung jalan kan. Jadi aku just macam okey lah, aku dah reverse kereta aku ni. Aku reverse je kereta ni sampai dekat rumah dia kan. Jadi maknanya kalau apa-apa jadi aku terus boleh start kereta, terus gerak je kan. Jadi aku reverse kereta ke rumah dia. Jadi aku pun masuk lah dekat dalam rumah pakcik ni. Aku nampak isteri dia ni. Isteri pakcik ni ke dapur untuk buatkan air minuman untuk tetamu yang tak diundang macam aku ni. Jadi pakcik tu buka mulut. Nama kamu ni siapa? Nama saya Tom, pakcik. Oh, Tom. Dah lama buat kerja ni? Kerja apa, cik? Menghantar orang ni. Dah lama ke kamu buat kerja macam ni? Adalah beberapa bulan, nak sampai setahun macam tu lah, pakcik. Kenapa, pakcik? Tak ada. Sebenarnya dah ramai orang sesat hantar benda tu balik ke sini. Balik ke sini? Apa yang pakcik maksud dengan ni? Masa tu aku dah pelik lapis. Macam mana pula pakcik ni tahu yang aku bawa benda tu ke situ? Sebenarnya Tom, bukan kamu seorang je yang kena tumpang macam ni. Tapi sebelum ni pun benda tu tumpang kenderaan lain juga. Ada kadang-kadang dia tumpang motor pun juga. Memang gitu. Memang akan ada seorang ni. Dia perempuan kan. Dia memang gini. Kadang-kadang ada orang datang datang kat sini naik motor seolah-olah macam turunkan dia dan sebagainya kan.
Kadang-kadang pemandu-pemandu Grab macam kamu ni, dia memang gitu PL dia kan. Naik kenderaan mana-mana memang tak nak bayar. Aku tengok pakcik ni, buat lawak pula pakcik ni kan. Benda-benda macam ni kot janganlah kita buat main. Ni isteri saya dah buatkan kamu air ni, minum air ni, pulihkan balik semangat kamu tu. Kamu ada siapa-siapa yang boleh pakcik telefon untuk ambilkan kamu kat sini? Ada pakcik, kawan saya. Kamu boleh balik seorang-seorang? Tak berani pakcik. Tak apalah. Jadi pakcik tu pun telefonkan member aku ni untuk datang ambil aku sebabkan aku rasa lemah sangat nak drive balik rumah seorang-seorang. Jadi pada waktu yang sama aku call bini aku kan? Dan bini aku ajak adik ipar aku datang teman aku kat rumah pakcik ni. Jadi aku pun mulalah cerita kat pakcik ni kan, yang aku dapat satu request daripada GrabCar, dan tiba-tiba dapat request, aku tak tekan accept. Tapi terus ada dekat dalam trip aku. Tapi yang pelik dia Fiz, bila lepas semua benda ni jadi aku cuba juga scroll history job, job-job yang lepas yang aku buat. Booking daripada benda ni memang tak wujud pun Fiz. Memang tak wujud pun. Padahal masa aku nak cancel tak boleh pun nak cancel kan? Pelik bin ajaib. Tapi itulah yang aku alami Fiz. Dan masa kejadian ni adalah sebelum puasa, iaitu pada bulan April, bulan Mei macam tu lah kan? Dah lama dah cerita ni Fiz. Zaman-zaman aku bawa Uber, bawa GrabCar lagi. Tapi itulah, inilah dia Fiz, kisah yang dikongsikan oleh Abang Tom, iaitu kawan kepada suami aku, kepada aku. Dan suami aku pun memang selalu jumpa dengan Abang Tom ni kan? Sebabkan abang ni memang rapat dengan suami aku. Banyaklah kisah-kisah yang Abang Tom share dengan suami aku ni. Kalau ada masa nanti aku akan kongsikan lagi kisah yang lain. Sekian dari aku, wife driver GrabCar. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey guys, itu dia kisah yang dikongsikan oleh siapa nama dia tadi? Kisah pemandu Grab. Kisah yang nama dia pun dia tak tulis apa, tapi bila saya membacakan cerita tu tadi, saya memegang sebagai saya memegang sebagai watak Abang Tom dalam cerita ni. Okey. Dan kisah itu dihantar ataupun dituliskan kembali ataupun diolah kembali oleh wife driver GrabCar dan Uber ni. Okey. Terima kasih kepada saudari Cik Puan ataupun Puan Seri yang telah mengungsikan kisah tu. Okey, jom kita sambung kisah yang seterusnya, kisah yang dihantarkan oleh Mat. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada tahun 2006, hari ni aku macam excited sangat-sangat lah. Pada hari tu memang aku excited sangat-sangat sebab nak ride ke Hatnyai, Thailand dengan member-member aku yang lain. Dan kita orang pun akan berangkat lah. Kita akan berangkat pada tengah malam sebab kurang kenderaan dekat atas highway dan juga sejuk. Jadi senang lah sikit orang kata nak ride jauh-jauh ni. Jadi bila dah selesai masing-masing mengisikan penuh-penuh minyak motosikal yang berkuasa tinggi ni, kita orang dah berkumpul untuk taklimat dan juga membaca doa. Lepas dah settle semua tu, kita orang pun mula hidupkan enjin motosikal dan kita orang pun ride lah. Kita orang pun ride lah ke Thailand ataupun satu aktiviti yang dinanti-nantikan.
Jadi Fiz, dekat dalam grup touring kami ni ada dalam 12 motosikal ke semua ni. Dan masa kita orang ride tu, suasana dia, angin malam tu sejuk. Memang sejuk. Dan bila kita ride tu memang orang kata nikmat lah rasa Fiz. Memang nikmat. Siapa budak-budak yang kaki ride ni, diorang tahulah nikmat dia tu macam mana. Jadi Fiz, nak jadikan cerita, setibanya di kawasan Tangkak, Johor ni, salah satu daripada motosikal ni tiba-tiba slow down. Dia macam slow down dan tiba-tiba motosikal tu mati. Jadi memandangkan motor yang mati tu adalah motor yang ketiga dalam grup kami. Kita orang panggil dia sebagai Abang S. Okay? Jadi ramai jugalah yang berhenti untuk tengok apa masalah motor Abang S ni. Dan orang kata dah hampir 45 minit cuba untuk menghidupkan balik motosikal Abang S ni. Akhirnya kita orang semua buat keputusan muktamad. Okey, macam inilah. Kepada sesiapa yang tak pernah pergi ke Hat Nyai, korang boleh teruskan ride bersama dengan kita punya lead man yang kata dah ada experience ni, korang boleh follow dia. Okey. Kita bertiga bersama dengan Abang S, kita orang akan U-turn balik ke arena pelan-pelan. Okey. So yang mana yang belum pernah pergi sampai sana, korang go. Kita orang, aku dengan lagi budak-budak member lain dengan Abang S ni, kita orang patah balik. Kita orang pergi ke arena pelan-pelan. Okey, korang jangan risau pasal kita orang, korang go. Jadinya Fiz, daripada 12 orang yang nak ride tu, 8 orang je yang sambung ride. Jadi lagi 4, kita orang stay back. Jadi memandangkan kita orang masa tu berada dekat kawasan yang gelap gelita, yang hanya ditemani oleh cahaya lampu daripada kenderaan yang sesekali melintasi lebuh raya tu, kita orang putuskan untuk 2 orang kickstart motor Abang S ni di kiri dan kanannya secara songsang. Kickstart ke? Kita putuskan untuk tendang. Okey. Untuk tendang motor Abang S ni daripada kiri dan kanan. Maknanya diorang tow lah. Diorang bawa, diorang letak kaki diorang dekat stand motor tu, diorang bawa lah daripada arah bertentangan lah, kawasan yang kata melawan arus trafik di bahu jalan ni. Sehinggalah sampai ke arena Pagoh, baru kita orang panggil towing. Kita orang decide untuk buat macam tu lah. Dan aku pula berada dekat belakang diorang, lebih kurang dalam 5-10 meter macam tu lah. Jadinya sekarang ni keadaan dia, di sebelah kanan kita orang ni adalah railing besi dan juga pokok-pokok. Kita orang melawan arus. Aku tengok 2 motor tengah tunda motor Abang S ni dengan kaki sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Abang S duduk atas motor dia, aku dekat belakang. Jadi aku pun ride perlahan lah. Aku ride perlahan dalam gelap lampu masa tu kan. Dalam gelap masa tu cuma lampu motosikal kita orang je yang mampu melihat kan, apa benda yang ada kat depan ni. Tengah bawa ni, secara tiba-tiba mata aku ni dia tertangkap sesuatu di balik semak samun dekat tepi railing dekat depan aku ni, yang jarak dia lebih kurang dalam 30 meter ni. Aku ternampak sesuatu tau. Aku tengok macam apa benda ni, bawa motor apa benda ni. Nak bagikan gambaran Fiz, nampak gaya dia macam belon helium yang terapung dengan talinya sekali. Aku nampak benda ni macam, siapa pula yang main belon malam-malam ni? Ataupun mungkin belon orang yang dalam kenderaan terlepas. Aku mungkin lah. Tapi bila aku tengok member-member aku yang lain dekat depan ni, tak ada seorang pun yang menoleh ke belakang ke apa selepas melintasi objek tu. Jadi aku curious nak tahu. Jadi bila dah sampai dekat objek ni, belon tu, bila aku lalu sampai dekat belon ni, aku toleh ke kanan. Dan masa ni ada beberapa kereta yang lalu kat situ. Jadi cahaya daripada lampu diorang ni membuatkan aku menyesal sangat-sangat untuk mengambil keputusan menoleh ke kanan. Bila aku toleh ke kanan, lepas tu kereta lalu, nampak lampu cahaya suluh dekat belon tu. Bukan belon yang aku nampak, bis. Apa yang aku nampak adalah seketul kepala berwajah hodoh dengan kulit mukanya terkopik dan tergantungnya daging-daging seakan-akan terbakar kehitaman sedang kata keluar daripada bahagian bawah kepala dia ni. Berdiri ataupun tergapung kat situ memandang aku masa tu. Aku nampak benda ni, dan benda ni sepertinya tidak menghiraukan aku pun bila aku lalu kat situ.
Dan muka dia, Fiz, mata dia pula seakan terpelosok ke dalam, tapi nampak merah ke kuning-kuningan. Bahagian hidung dia pula macam lopong. Yang aku sangkakan tali pada awalnya tadi bukan tali, Fiz, tapi isi perut. Apa lagi dengan sedaya upaya aku cuba perah throttle motor ke ni, potong member-member aku kat depan ni. Aku yang sampai dulu dekat stesen minyak Arena ni, termengah-mengah aku dalam keadaan ketakutan, sambil membaca segala apa ayat yang aku tahu ni. Bukan apa, terkejut weh. First time aku nampak benda-benda macam ni. Aku siap masa tu turun motor, aku berlari dekat kaunter, dekat pintu kaca stesen minyak tu. Aku ketuk tek 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 tek. Tolong tek 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 tek. Tolong tek 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 tek. Jadi staff dekat stesen minyak tu macam pandang aku macam, bang, kenapa ni bang? Aduh. Bang, kenapa bang? Aduh dari tadi kan. Aku tadi nampak macam ada benda dekat belakang tu. Aku mula-mula ingatkan belon, tapi bila aku lalu kat sebelah tu, aku nampak benda tu macam buruk dengan isi perut apa semua terburai apa. Aduh, Allah Akbar, tolong aku bang. Apa-apa abang sabar dulu. Tapi abang jangan takut lah bang. Apa yang abang nampak tu penanggal lah tu bang. Jangan risaulah bang. Penanggal tu dia tak heran dengan kita lelaki ni kan. Tapi kalau orang rumah abang mengandung, ada baiknya abang balik lepas azan subuh. Kan? Tapi kalau abang sorang-sorang ni tak ada benda lah bang lah. Dah biasalah bang benda tu dah lah. Allahu Akbar. Abang tunggu kejap, saya ambil air untuk abang. Abang tak payah bayar, saya ambil air untuk abang. Macam tu lah Fiz, pengalaman kali pertama aku berdepan dengan makhluk yang kita gelarkan sebagai penanggal. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang terakhir untuk malam ini, kisah yang dikongsikan oleh Mat dengan kisahnya adalah penanggal. Itu dia, kisah penanggal kan. Lain macam kisah dia, seram kan. Yang mana yang tahu kawasan tu Arena Bago kan, yang kawasan Tangkak tu, korang dah boleh bayangkan lah dekat mana sebenarnya. Wallahualam. Hopefully kita tak terjumpa lah dengan benda-benda macam ni, okay? Anyway, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi menonton rancangan Markas Puaka, dan juga kepada anda yang telah menyumbang melalui super sticker dan super chat pada malam ni. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih di atas segala sumbangan anda. Saya doakan supaya rezeki anda ditambah, urusan anda dipermudahkan dari hari ke hari, insyaAllah. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam esok jam 10.30 malam kalau tak silap. Besok apa, Selasa, 10.30 malam. Dan insyaAllah kita akan bawakan satu kisah seram subscriber, satu caller pada malam esok untuk berkongsikan kisah seram dia dengan The Segment. Okay, dan saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dengan next coming episode. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami dalam segmen Markas Puaka, sebuah podcast kisah-kisah seram yang dikongsi dalam channel The Segment. Sehingga kita berjumpa lagi.